Assalamualaikum, apa khabar? Haizri Samsuri dan hari ini saya berada di Ferrari Malaysia, Nazar Italia untuk pratonton peribadi ataupun dalam bahasa orang putih dia private viewing untuk dua model terbaru Ferrari. Dan saya diberitahu bahawa kedua-dua model ini ialah kali pertama ia dilancarkan di Asia Tenggara, Southeast Asia. Dan dua model itu ialah Ferrari F8 Spider dan Ferrari 812 GTS. Jadi jom kita pergi tengok kereta ni satu persatu. Mana tahu ada rezeki lebih, kita boleh beli. Apalah Ferrari kalau tak ada bunyi. It is always a drama bila nak start enjin Ferrari. Tak tidur malam aku cakap dengar bunyi ni. So ini dia 812 GTS. Sebenarnya 812 GTS ni ialah version cabriolet, tak ada bumbung untuk 812 super fast. Okay? So ini ialah sebuah Ferrari Grand Tourer, bermakna kalau Grand Tourer ni kita boleh katakan dia untuk perjalanan yang jauh lah, yang lebih memberi fokus kepada keselesaan, dan kerana itu dia memang besar dan panjang. Enjin di hadapan V12 untuk ini enjin ialah 6.5 liter ya, menghasilkan 789 HP dan kadar torque pada 718 Nm of torque, dan transmisi yang digunakan ialah 7-speed dual clutch gearbox ya. So memang enjin dia besar, stebang kat tengah ni, nanti kita tengok. Dan prestasi untuk 812 GTS ini 0 to 100 di bawah 3 saat, 0 to 200 dalam 8.3 saat. Yang ini dia slow sedikit daripada varian yang berbumbung. Okey, sebabnya walaupun dia tak ada bumbung, bumbung lipat dia tu berat. Berat dia ialah 75 kilogram. Tapi lambat dia pun tak adalah lambat sangat. 0 to 200 dia 8.3 saat, cuma 0.4 saat lebih slow daripada 812 Superfast ya. Dan berapakah kelajuan maksima dia? 340 km sejam. Ya. Janggal sedikit sebab varian yang ini sebenarnya ialah left hand drive. So sepatutnya duduk di sana. Tetapi yang ini ialah unit yang merayau satu dunia untuk dipertontonkan kerana 812 ini dilancarkan hujung tahun lepas. Hujung tahun lepas dah dapat dekat Malaysia. Sekarang kita dah boleh tengok sendiri. Dan seperti yang anda lihat, macam saya cakap tadi, it's a Grand Tourer, 2-seater, 2 tempat duduk, dan dia memang luas. Ya, kereta macam ni memang Mak Saleh suka untuk jalan jauh. So dia orang dekat Europe, dia orang travel daripada UK pergi Italy, pergi Switzerland, merayau beribu-ribu kilometer dengan kereta macam ni. Sebab itu dia lebih mementingkan kepada keselesaan. Okey. Dan untuk Ferrari zaman sekarang ini, yang anda akan lihat, kita akan ada nampak macam detail-detailing yang macam Ferrari yang lain juga ni. Okey. Dan ini sebenarnya ialah lebih kepada dia punya gearbox dia lah. Okey. Reverse, auto, and ada launch control juga dekat sini ya. Dan ini kunci dia. Pada siapa yang tak nak tengok kunci Ferrari, memang special lah. Kita boleh nampak cat dia pun cantik, and it feels the right weight is here. Berat dia pun sedap ya. Dan corong-corong ini pun pernah kita tengok dalam kereta-kereta Ferrari yang lain. Dan basically kebanyakannya memang sama. Dan dekat sini kita ada kawalan macam traction control di sini kan ni. Dan dia ada ESC, City Off, Race dan segalanya kat sini lah. And start button ni pun juga di steering. Okay? Untuk kawal suspension juga di steering. Okay? Ini ialah idea yang diambil daripada Formula 1. Steering Ferrari ni memang sesuatu yang istimewa dan memang terang-terang dia mengambil konsep daripada sebuah kenderaan Formula 1. Ya? Kebanyakan kawalan ada di sini supaya tak ada stok batang-batang, tak ada dekat sini. Nampak indicator dekat sini, signal light dekat sini, wiper pun dekat sini, suspension control dekat sini, engine start stop kat sini, lampu pun dekat sini. Okey, nak keluarkan air pancut dekat windscreen pun ada dekat sini, dan nak jawab telefon semua kat sini. Horn pun ada dekat sini, airbag pun ada dekat sini. Semua ada dekat sini tapi tersusun dengan cantik supaya tak nampak sangat berserabutnya.
Dan kemudian kita ada kawalan dekat sini lah. Ini ialah Manettino. Manettino ni ialah kawalan kepada traction control dia. So ada ESC off, CT off, race, apa semua ni. Semuanya ada dekat sini. So ini dia pejabat anda. Anda tak perlu sangatlah tengok benda lain. Kat sini saja semua sudah cukup. Alright, now apa lagi yang berbeza dekat dalam ni? If you ask me, dalam ni memang betul-betul Grand Tourer punya konsep, which is very spacious. Memang luas gila dekat sini. Dan adalah benda-benda yang buatkan dia special. Macam apa ni, punak-punak audio radio dekat sini yang menghala ke pemandu sendiri. Ya. Saya memang tak terasa pun sempit walaupun saya besar. So that is why I like a Grand Tourer. Jom kita tengok kat belakang pula jom. So untuk varian 812 GTS, it's a proper convertible, okay, open top. Maknanya bumbung dia disorok di dalam sini lah. Bumbung seberat 75 kg ini. Dia berlainan daripada version Berlinetta Superfast. Yang Superfast tu bumbung dia memang ada lah kan. Memang dah stick lah. Memang tak ada nak gerak-gerak dah. So yang ini ni kita boleh lipat masuk ke dalam. Dan kerana itu, bahagian belakang ini memang berbeza daripada varian Berlinetta mereka. Itu dia 812 Superfast. Okay? Dan seperti anda lihat, belakang dia ni memang lebih clean. Ya? Dia tidak begitu fussy, tidak begitu kompleks. Dia sangat smooth je. Sebabnya ini Ferrari. Dia bukan Lamborghini. Okay? Kalau Lambo dia ada macam-macam drama apa semua ni. Untuk Ferrari, dia lebih fluid. Sebab itu saya selalu katakan dalam dunia ni ada dua jenis peminat reka bentuk kenderaan. Satu, Ferrari lebih fluid, lebih natural, dan satu lagi lebih agresif, lebih angular, lebih bersegi, iaitu peminat Lamborghini. Untuk sebuah kenderaan seperti Ferrari ini, permainan aerodinamik dan juga carbon fiber memang normal, ya. Cuma untuk Grand Tourer dia lebih kepada peminat kenderaan yang lebih mature, yang lebih dewasa. Kerana itu ia tidak boleh nampak terlampau agresif. Jadi spoiler yang ada dekat sini ni memang built-in, terbina di dalam. Dia nampak macam tak ada tambahan, dia tidak agresif. Dan kita boleh nampak splitter kat belakang ni pun, carbon fiber pun nampak tidak terlalu ganas. Itu yang paling penting, because this is a gentleman's performance car, kereta untuk orang yang matang. Okay? Dia tak nak sebuah kereta yang menjerit-jerit, yang macam, "Hoi, tengok aku." No, that is not Ferrari. Bukan kereta ini. Untuk Ferrari 812 GTS ini, Ferrari memberikan dia fungsi FPO, Ferrari Power Oversteer, di mana ia menggunakan sistem komputer untuk mengawal torque yang dihasilkan agar ia mampu mengawal kadar oversteer kereta ini. Basically kereta sekarang ni penuh dengan komputer agar menjadikan pemandu biasa itu seorang hero. Tapi kalau kau off komputer tu, kau akan longkang perginya. Jadi sentiasa beringat, jangan rasa hero sangat. Bumbung untuk kereta ini boleh ditutup dalam masa 14 saat dan juga semasa anda sedang memandu. Tetapi tidak boleh melebihi kelajuan 45 km sejam. Untuk pemandu profesional, nak pastikan grip kereta tu dah sampai ke maksimum, mereka memang ada deria rasa itu. Ya? Tetapi untuk pemandu biasa seperti kita, memang untuk kereta dengan lebih 700 kuasa kuda ni, kita tak tahu bila limit dia dah nak sampai. Untuk masalah itu, untuk menyelesaikan masalah itu, Ferrari mempunyai sebuah fungsi yang dipanggil FPP. FPP itu ialah Ferrari Peak Performance, di mana ia boleh memberitahu pemandu bahawa grip level tu dah nak sampai habis. Maknanya tengah corner tu kita rasa boleh lagi, tapi tengok tu banyak lagi, so kita pergi lagi, dan bila nak habis grip tu, Ferrari FPP dia akan berikan warning, grip dah nak sampai, please slow down. Untuk memastikan penumpang anda pun berbahagia, jadi dia memang ada touch screen dekat sini yang anda boleh control lah, media, and then kita ada navigation, performance dan VDA. VDA ni apa dia? Traction control apa semua. So boleh suruh dia orang tukarkan untuk anda kod ataupun performance untuk melihat berapa kelajuan dan juga RPM. Jadi basically penumpang pun boleh rasa seronok untuk melihat benda-benda ni lah. Korang sure terperasan untuk kereta convertible ada cermin kecil dekat belakang ni kan, yang boleh naik dan turun. Bila dia naik kan, ia membantu keadaan udara di dalam kabin ini agar tidak menjadi satu puting beliung.
supaya rambut anda tak menggerbang macam rambut Kak Limah balik zombie Kak Limah balik kampung, apa benda lah cerita tu. So guna dia ialah untuk memastikan udara di dalam kabin ni lebih tenteram. So rambut tak gerbang, tudung tak melayang. Inilah fungsi dia. Ini baru enjin 6.5 liter V12. Untuk Ferrari memang sentiasa ada benda yang istimewa. Contohnya warna ini. Warna yang ada pada Ferrari ini memang warna istimewa, dipanggil Grigio GTS. GTS bermaksud Grigio means kelabu sebenarnya. Dan warna ini memang warna istimewa untuk model ini. Boot dia mempunyai ruang yang memadai, ya. Yalah, kereta mahal, nak boot besar-besar kau belilah bas. Dan seperti biasa kita ada plate dekat sini untuk menunjukkan spesifikasi dan lebih kepada barang-barang optional yang ada pada kereta ini. Jadi bila nak jual, orang tanya apa option yang anda ada, buka boot tunjuk, ni brother, sila baca. Ini ialah F8 Spider, pengganti pada 488 Spider, dan bentuk dia memang lebih kurang sama, cuma yang ini memang baru. Nama dia pun baru, senang untuk orang yang fail at maths macam aku faham. F8. Seperti 488, enjin dia memang di belakang, dan enjin F8 ini ialah enjin 3.9 liter V8 turbo, sama macam 488 Pista dulu. Cuma yang ini menghasilkan 720 PS dan 770 Nm of torque. Transmisi 7-speed DCT dual clutch teknologi. Tidak seperti 812 Spider tadi, F8 ni memang lebih tersorok terutama daripada segi enjin. Enjin dia sayu dekat tengah. So tak apa nampak kat sini. Walaupun begitu, enjin ini tetap memberikan anda prestasi yang 0 to 100 in 2.9 seconds, 0 to 200 in 8.2 seconds, and the top speed is above 340 km per hour. Memang laju banget. Oleh kerana enjin dekat belakang, boot dia di depan, dan memang bolehlah. Seperti yang anda lihat, di dalam ini memang ada dua perkakasan yang diberikan. Di sebelah sini ialah tire puncture kit, maknanya pam angin dan apa segalanya, dan di sebelah sini toolkit yang ringkas dan juga buku manual dan segalanya lah. Dan seperti kebanyakan Ferrari sekarang ini, seperti semua Ferrari sekarang ini, segala apa option yang anda ada memang terpampang pada spec sheet, spec table ini. Bahagian dalam F8 ini, walaupun F8 ini sebenarnya tidak sebesar 812 GTS, tetapi saya rasa sangat lapang kerana floating dashboard dia. Dashboard dia macam zaman dulu, ke atas saja, tidak bersambung kat bawah ni. Jadi kita dapat rasa suasana yang lapang. Dan seperti beberapa jenis Ferrari yang lain, untuk penumpang pun dia berikan skrin dekat sini supaya kita tahu kelajuan enjin dan juga kelajuan berapa laju boyfriend anda memandu. Ya, jadi kalau dia laju sangat, kau boleh cubit peha dia. Yes. Ruang kokpit untuk F8 Spider ni ada beberapa komponen yang memang boleh dikatakan sama seperti abang dia 812 GTS tadi. Steering wheel contohnya, dan juga beberapa komponen-komponen butang-butang yang memang nampak sama. Tetapi fokus untuk F8 Spider ini tidak seperti 812 GTS itu sebuah Grand Tourer. Yang ini ialah lebih kepada sebuah kereta sport. So ia memberikan prestasi enjin dan juga pemanduan yang mantap. So this is a car for the drivers. Ya. Dalam banyak laporan-laporan Mak Saleh, sebab saya bukan Mak Saleh, saya tak dapat nak pergi ikut nak try, tapi banyak laporan Mak Saleh, dia orang pandu dekat track, kereta ini memang seronok untuk dipandu. Kereta macam ni pada pendapat saya, kalau kita nak bawa kat jalan raya, boleh, tapi kalau nak belasah betul-betul dekat track, kerana ia lebih selamat. Reka bentuk dia memang very minimalistic. Aircon dia pun kat sini saja, very simple. Kunci dia pun ada tempat dekat sini dengan cantik. Ini tempat transmission dia, reverse auto launch, sama seperti 812 GTS. Dan dekat sini dia pun sangat simple. It is very simple, straightforward vehicle.
Malah untuk unit ini tak ada kawalan elektrik pun untuk kerusi, which I like. Ferrari Shell. Ini cabaran saya pada anak Melayu. Saya nak tengok Ferrari Petronas. Berani? Apa yang menjadikan Ferrari lebih istimewa ialah kadar customization yang anda boleh lakukan. Dan ini ialah bilik configurator yang digunakan. Anda boleh menggunakan peranti softwarenya untuk memilih warna kenderaan dan apa semua. Tetapi dalam bilik ini anda boleh bukan setakat melihat, mencium bau dia pun boleh. Apa yang anda lihat ialah segala jenis warna-warna kulit yang paling popular, okey, balutan tempat duduk antara desain-desain mereka yang popular. Malah ada pilihan warna untuk seat belt pun ada. Kulit lagi dekat sini dengan pelbagai warna logo. Kapet pun ada dekat sini, anda boleh pilih. Kapet, ya Allah, kulit luar dalam. Dan carbon fiber pun ada pelbagai warna dekat sini. Malah jahitan pada tempat duduk pun ada dekat sini, pelbagai warna, pelbagai cara. Dan di belakang saya seperti anda lihat, untuk caliper brake pun diorang ada warna, untuk steering pun ada. Ini exterior color warna yang popular. Dan di sebelah sana ialah antara roda alloy yang popular. Ya, ia mungkin bukan yang terbaru, ya, tetapi yang paling selalu orang pakai. Ya, dan ini istimewanya Ferrari, dan ini juga menyebabkan satu Ferrari itu tidak sama dengan Ferrari yang lain. Ferrari ini memerlukan servis setiap 20,000 kilometer ataupun setahun sekali. Dia lebih power dan lasak daripada kereta kita kan, sebab kereta kita selalunya 10,000, dia 20,000. Berapa kosnya? Anda sure cakap, walau owner Ferrari apa nak kira kan, apa barang servis kan, dah memang mampu. Anda silap. Diorang mampu membeli Ferrari kerana mereka memikirkan kos-kos itu. Dan untuk Ferrari, jangan risau. Jika anda memberi sebuah Ferrari baru, contohnya F8 Spider dan 812 GTS tadi, anda mendapat pakej penyelenggaraan percuma selama 7 tahun. 7 tahun free service bang. Mana orang nak bagi untuk Ferrari ni? Dan sekiranya contoh dalam tahun kelima anda jual kenderaan anda, pembeli baru tu boleh dapat juga penyelenggaraan percuma selama lagi 2 tahun. So 7 tahun ni transferable untuk owner baru. Terima kasih kepada Naza Italia kerana menjemput kami kereta untuk melihat sendiri dua Ferrari terbaru ini pertama kali dipamerkan di Asia Tenggara. Ferrari COVID-19 memang mereka suruh kita bersedia. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.